mereka bilang tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Puan Rafiza binti Ahmad, Bunda Pengetua Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Syariah Tinggi, Barisan Penolakan Asam Majesti Puan Syarifah Said Abdullah dan Puan Nita Abdul Rahman, Guru Pembimbing Badan Pembimbing Rakan Sebaya Sam BST. Yang dihormati Barisan Guru Sam BST, Barisan Jemputan Murid Cemerlang SPM 2020 Sam BST, Barisan Pembimbing Rakan Sebaya Sam BST, seterusnya semua murid Sam BST yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana limpah kurnia dan kasih sayangnya dapat kita sama-sama berkumpul dan bertemu secara dalam talian pada pagi Jumaat yang penuh keberkatan ini. Pada pagi ini, kita sangat bertuah kerana berpeluang mendengar sesi perkongsian bersama 6 orang murid cemerlang SPM 2020 sekolah kita. Sesi ini dianjurkan oleh Badan Pembimbing Rakan Sebaya dan unit pembimbingan dan kaunseling sebagai langkah untuk menyuntik semangat dan motivasi kepada murid Sam BST. Harapkan melalui sesi pagi ini, kita akan dapat bercengkil dan mengetahui rahsia kejayaan rakan-rakan kita bagi dijadikan amalan dan panduan. Bagi pihak rakan-rakan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua jemputan atas kesudian meluangkan masa pada pagi ini. Sebagai pembuka majlis, saya menjemput Saudara Muhammad Rushaidi, pengerusi PRS 2021 untuk memimpin bacaan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau jugalah segala kebajikan dan kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis ini dan berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya Muqallibal Qulub, Engkau Tuhan yang berkuasa menyatukan hati-hati manusia. Kami memohon kepadamu ya Allah, satukanlah hati-hati kami ini ya Allah. Bimbinglah kami untuk mencapai redha-Mu ya Allah. Kukuhkanlah organisasi kami untuk meneruskan perjuangan ini dalam semangat yang jitu. Ya Aziz ya Jabbar, seandainya di dalam majlis ini terdapat perkara yang mengundang kemurkaan-Mu, maka ampunkanlah kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa mendengar dan mengikut perkataan yang baik. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kami juga memohon perlindungan dari-Mu ya Allah dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu. Ya Allah, kepada-Mu juga kami serahkan segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, rabbil alamin. Terima kasih diucapkan atas bacaan doa tadi. Tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan sesi kita kepada Saudari Siti Khadijah bagi acara seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis kita pada hari ini iaitu Saudara Ahmad Zofran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Syarifah Said Abdullah dan Puan Nita binti Abdul Rahman, Guru Pembimbing Badan Pembimbing Rakan Sebaya Sam Bandar Baru Syariah Tinggi, Barisan Jemputan Murid Cemerlang SPM 2020 Sam Bandar Baru Syariah Tinggi, dan juga Barisan Pembimbing Rakan Sebaya Sam Bandar Baru Syariah Tinggi. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama secara dalam talian bagi mengikuti satu sesi perkongsian bersama 6 orang murid cemerlang SPM 2020.
Buat makluman semua, sesi ini diatur dengan tujuan dan hasrat yang amat besar, iaitu untuk menyuntik semangat dan motivasi dalam kalangan semua murid Sambungan Darjat Tinggi. Terlebih dahulu, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada keenam jemputan kita pada hari ini. Di sebalik pelbagai kesibukan dan cabaran, mereka masih sudi meluangkan masa bersama kita untuk berkongsi rahsia kejayaan mereka. Saya berbesar hati memperkenalkan para jemputan kita, iaitu yang pertama, saudara Wan Daniel Arif bin Wan Muhammad Sufian dari kelas 5 Sains dan telah berjaya mencapai keputusan 11A dalam SPM baru-baru ini. Jemputan kedua, saudari Nurul Ain binti Muhammad Razali daripada kelas 5 Akaun dan berjaya mencapai 10A. Jemputan ketiga kita iaitu saudari Raihana binti Omar daripada kelas 5 Sains dan berjaya mencapai 11A. Jemputan kita yang keempat, saudari Siti Nurhanani binti Salmin daripada kelas 5 Sains juga dan berjaya mendapat 11A. Jemputan kelima kita iaitu saudara Kamarul Adrian Akmar bin Nur Azmi juga dari kelas 5 Sains dan berjaya mendapat 10A dalam peperiksaan SPM. Dan jemputan kita yang terakhir, saudari Ain Syamila binti Ahmad daripada kelas 5 Sains dan berjaya mencapai 10A dalam SPM baru-baru ini. Sungguh hebat keputusan para jemputan kita pada malam ini. Tanpa membuang masa, saya ingin bertanya kepada semua ahli panel, apakah cabaran yang dihadapi sepanjang perjalanan SPM sehingga mencapai keputusan yang amat cemerlang dan bagaimana kalian mengatasi masalah tersebut? Saya mulakan perkongsian pada malam ini dengan menjemput saudara Wan Daniel untuk berkongsi pengalaman saudara. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari Siti Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seperti yang kita tahu, saya Alhamdulillah telah mendapat keputusan 11A. Banyak cabaran yang telah kami 6 panel yang telah lalui. Seperti mana sepatutnya SPM sepatutnya jalan pada biasanya bulan 9. Tapi sebab gejala COVID-19 ni SPM terpaksa ditangguh beberapa kali. Walau macam mana pun kita tetap kena usahalah untuk dapat keputusan yang cemerlang tu. So saya pada bulan 3 tu dah PKP, saya ingat tak boleh stop belajar, saya belajar je sampai bulan 9 tu. Sampai dia SPM, walaupun dah tangguh berapa kali, saya belajar je. Tak kisahlah tangguh berapa kali pun, belajar sampai hari SPM dan habisnya. Dan Alhamdulillah, saya banggalah dengan usaha saya sehingga keluar result tu. Macam tu lah, saya teruskan usaha, tak kisahlah walaupun tangguh banyak kali. Itu daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada saudara Wan Daniel. Memang betul tahun lepas merupakan tahun pertama bermula PDPR. SPM tangguh, sekolah tutup lama dan kena nak sesuaikan diri pun memang susah kan. Faham? Okey, seterusnya saya menjemput jemputan kita yang kedua iaitu saudari Nurul Ain binti Muhammad Razali untuk berkongsi pengalaman saudari. Silakan. Repeat balik dengan Ain. Disebabkan ada sedikit masalah teknikal, saya menjemput saudari Raihana binti Omar untuk dia berkongsi pengalaman semasa SPM. Dipersilakan. Okey. Cabaran yang saya hadapi dalam membuat persiapan untuk menduduki SPM ialah kekurangan motivasi. Lebih-lebih lagi apabila
diumumkan bahawa SPM akan ditangguhkan lagi kepada bulan Februari. Cara saya mengatasi cabaran tersebut ialah dengan menonton video motivasi dan membaca buku-buku yang menginspirasikan. Antara buku yang sentiasa menyuntik semangat dalam diri saya untuk bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu ialah Catatan Hati karya Nik Nur Madihah, pelajar cemerlang SPM 2008. Dan seterusnya saya juga menghadapi masalah tidak dapat bertanya secara terus kepada guru. Cara saya mengatasinya ialah dengan mesej guru, ataupun jika guru agak sibuk, saya membuat grup di WhatsApp dengan kawan-kawan saya untuk membincangkan sesebuah subjek khusus. Itu saja. Okey. Saya serahkan balik kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Raihana. Memang betul kalau kat rumah kita susah nak konsisten belajar lagi-lagi. Banyak benda kat rumah yang rutin dia lain lah daripada kat sekolah. Kurang motivasi pun. Saya pun mengalami masalah yang sama. Okey. Seterusnya saya jemputan kita yang seterusnya, iaitu nak kembali kepada saudari Nur Ain ataupun teruskan kepada jemputan seterusnya. Saudari Nur Ain dah okey ke? Kalau tak, kita teruskan kepada saudari Siti Nurhanani binti Samit untuk beliau berkongsi pengalamannya semasa SPM. Silakan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Sejujurnya bila SPM tangguh tu memanglah memberi kesan kat kita semua. Yang tak SPM lagi pun mesti dengan norma barunya. Tapi yang menjadi masalah terbesar saya untuk SPM ni sebab saya ni jenis susah nak menghafal. Saya tahu ramai juga yang macam saya. Jadi saya cuma nak kongsikan apa yang saya buat. Antara yang saya buat ialah saya tulis nota dalam kertas kecil. Lepas tu saya kumpulkan. Saya senang nak bawa kat mana-mana. Contoh macam kat sekolah, saya waktu nak keluar kelas ke teman kawan, jadi saya boleh bawa nota tu bersama saya. Selain tu saya juga buat kalau macam kat rumah ada macam whiteboard kecil, saya tampal whiteboard tu dekat dinding sedekat dengan katil saya. Jadi saya sebelum tidur, bangun tidur, saya memang akan nampak nota tu. Lepas tu bila whiteboard kan, jadi senang nak padam, kita tukar nota yang lain kalau kita dah hafal yang nota yang kita buat sebelum tu. Jadi selain tu seperti subjek syariah kan kena hafal surah. Kalau orang lain diorang hafal guna Al-Quran ataupun buku teks. Tapi saya ada jumpa nota hafazan Telaga Biru keluarkan. Yang tu nota dia kecil, memang senang nak bagi saya, memang nak bawa mana-mana memang senang. Dalam tu pun ada nota hafazan. Jadi macam memang memudahkan saya. So saya harap perkongsian saya memberi manfaat kepada semua. Itu saja. Kembali kepada moderator. Jelas tak cikgu? Okey. Terima kasih diucapkan kepada saudari Siti Nurhanani. Seterusnya saya teruskan lagi dengan saudara Kamarul Adlian Akmar bin Nur Azmi untuk dia berkongsi pengalamannya semasa SPM. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Kita tahu start tahun lepas kita belajar online. Bila kita belajar online ni, kita belajar kat rumah lah. Tapi bila kita belajar kat rumah ni, saya rasa fokus kita mudah terganggu lah. Sebab kita belajar pun guna phone atau laptop.
Jadi dalam phone atau laptop tu macam-macam lah, boleh mengganggu fokus pelajaran kita. Macam mungkin waktu kita waktu kelas online ke, kita mengilat ke, kita tengok YouTube ke, kita tengok video movie ke. Mungkin saya tak sangka yang saya pun buat benda tu juga. Tapi itulah cabaran yang saya hadapi, dan cara untuk saya cara untuk saya tangani masalah tu, mungkin saya perlu motivasikan diri saya untuk jadi lebih rajin lah. Saya mungkin kena lebih fokus waktu kelas online, dengar apa yang cikgu kata, buat semua homework yang cikgu suruh. Jadi itu sajalah daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Amar Azin. Betul lah, tak dinafikan, memang semua tu dilakukan oleh pelajar yang sedang mengikuti PR. Okey, baiklah, seterusnya saya menjemput saudari Aisyah Mina binti Ahmad untuk berkongsi pengalamannya. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari moderator. Okey, cabaran saya, seperti kita tahu, bila start PKP ni, kita akan belajar online di rumah. So bila belajar online di rumah ni, telah membuatkan saya rasa memberi tekanan kepada saya untuk belajar. And apa yang saya buat, saya betulkan niat saya balik. Di mana saya betulkan niat yang saya belajar tu untuk ilmu dan bukan untuk semata-mata untuk exam. Sebab saya rasa bila saya niat belajar untuk dapat result A untuk dalam exam, saya akan rasa tekanan dan risau lah. Dan jadi macam kurang motivasi. Jadi saya betulkan niat saya balik. Dan niat belajar kerana Allah dan untuk dapatkan ilmu tu. Selain tu, bila kita belajar online di rumah juga ni, saya selalunya sukar untuk faham sesuatu topik tu. Jadi lepas habis kelas tu, selalunya saya akan ulang kaji balik topik tu, ataupun saya akan cuba tanya kawan dan tanya cikgu. Selain tu, bila kita kelas online di rumah, kita kan selalunya kelas guna Google Meet. So bila kita kelas guna Google Meet, selalunya kita akan close camera. So bila kita off camera tu, banyaklah syaitan semua datang. Memang masa tu lah selalu mengantuk. Tak kisahlah kelas pagi ke petang ke malam, mesti mengantuk tu ada. Maksudnya mesti rasa mengantuk. So apa yang saya buat, setiap kali kelas saya mesti akan sediakan air kat sebelah saya, ataupun saya akan makan ataupun kunyah gula-gula. Kalau rasa mengantuk tu tak hilang juga, saya akan pergi basuh muka. So itulah cabaran yang saya alami sebelum semasa SPM. Okey, terima kasih. Khadijah. Sekejap ya, Khadijah, aku ada masalah lain. Okey, sementara menunggu Khadijah ya, Nurul Ain dah ready ke? Dah cikgu. Okey, jadi kita teruskanlah dengan Nurul Ain. Apa cabaran yang dihadapi dan bagaimana cara Nurul Ain mengatasi cabaran-cabaran tersebut hingga mampu cemerlang dalam peperiksaan SPM baru-baru ini. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum. Pertama sekali saya ada masalah. Kadang-kadang saya ada masalah internet. So kadang saya tak cukup data
Lepas tu kadang-kadang line saya slow, so tak dapat nak join kelas, tak dapat nak ikut kelas yang cikgu buat. So biasanya saya akan kalau tak dapat masuk kelas, saya akan WhatsApp cikgu personal, lepas tu minta maaf dekat cikgu, bagi tahu sebab kenapa saya tak dapat nak join kelas yang cikgu buat. Dan tu je. Terima kasih kepada saudari Ain Syamila. Jadi saudari Nur Ain. Okey, seterusnya saya menjemput saudari Nur Ain untuk berkongsi pengalaman ini. Silakan. Khadijah, Ain dah buat dah tadi. Boleh terus dengan soalan yang berikutnya. Okey, terima kasih kerana sudi berkongsi pengalaman akak-akak dan abang-abang sepanjang SPM lepas yang penuh dengan cabaran dan dugaan. Okey, seterusnya apakah rancangan pada masa akan datang lepas dah dapat result ni? Korang nak sambung kat mana? Nak terus kerja ke? Bolehlah kongsi. Saya mulakan dengan saudara Wanda dulu. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Rancangan saya lepas mendapat result ni, saya bercadang untuk meneruskan pengajian dalam asasi sains hayat di Universiti Malaya jika permohonan di UPU diluluskan. Dan bila dah habis tempoh asasi itu, saya ingin bersambung untuk dalam degree, dalam kedoktoran mungkin, dan seterusnya hingga ke master, dan insyaAllah kalau berpeluang untuk teruskan sampai ke PhD. InsyaAllah. Terima kasih. Sungguh tinggi ya cita-cita saudara. Baiklah, seterusnya saya menjemput saudari Nurul Ain pula untuk berkongsi apa rancangan setelah mendapat result SPM yang cemerlang ini. Nurul Ain Sorry cikgu, saya tak dengar. Khadijah, teruskan. Ulang balik. Apakah rancangan saudari Nurul Ain setelah dapat result yang cemerlang? Maksudnya nak sambung belajar kat mana? Apa yang nak dilakukan? Perancangan saya selepas ni saya akan teruskan dalam bidang akaun. So kalau ada rezeki saya akan sambung belajar di Matrix untuk ambil akaun. Lepas tu sambung degree dalam bidang perakaunan. InsyaAllah. Terima kasih saudari Nurul Ain. Seterusnya saya menjemput saudari Raihana untuk berkongsi. Perancangan saya setelah mendapat keputusan SPM ialah untuk menyambungkan pelajaran sehingga ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang yang saya minati, iaitu dalam bidang sains perubatan. Saya target untuk mengambil program asasi ataupun matrikulasi bergantung kepada tawaran yang saya terima. Saya mohon untuk masuk ke asasi sains di UiTM. Kemudian saya bercadang untuk menyambungkan degree dalam
course pengimajan perubatan, medical imaging. Itu saja. Terima Itu saja. kasih. Saya teruskan dengan saudara Kamarul Edwin. Terima kasih moderator. Rancangan saya lepas SPM, saya sekarang ni saya ambil STAM. Jadi saya ingat saya nak habiskan STAM dulu di SAM BSD. Lepas saya habis STAM, saya mungkin saya cadang nak pergi ke Universiti Sains Islam Malaysia untuk ambil bidang Usuluddin atau bidang syariah. Saya tak pasti lagi, tak fikir lagi. Jadi saya berharap saya dapat belajar di USIM dan mengambil ijazah di sana. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Kamarul. Saya teruskan dengan saudari Siti Nurhaliana. Terima kasih saudari moderator. Saya bercadang untuk sambungkan pengajian di matrikulasi dalam bidang sains. Pada masa yang sama saya juga memohon untuk sambung asasi di Universiti Sains Islam Malaysia, insyaAllah. Baiklah, saya teruskan dengan saudari Ain Syamila. Silakan. Terima kasih saudari moderator. Rancangan saya selepas dapat result SPM, saya bercadang untuk sambung asasi di USIM, Tamhidi di USIM. Saya juga memohon IPG. Jadi saya akan tengok tawaran apa yang saya dapat antara IPG ataupun Tamhidi di USIM. Lepas itu barulah saya akan merancang untuk sambung pengajaran apa seterusnya. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Ain Syamila. Cikgu nak tanya soalan sikit boleh? Okey, pada panel ni ada tak yang memohon untuk mendapatkan sebarang tajaan? Ada tak yang mohon contohnya tajaan Petronas, tajaan Telekom, tajaan Khazanah, ada tak yang buat permohonan macam tu? Raihanah, ada buat apa-apa permohonan tak Raihanah, Daniel, Hanani? Ada tak mohon sebarang tajaan? Saya ada mohon Petronas, Mara, Khazanah. Hanani, ada buat permohonan tajaan? Saya belum lagi, tapi sebab saya tak jumpa yang memang seperti yang saya nak. Saya ada juga mohon Petronas dan JPA Mara. Dalam negara atau luar negara? Luar negara. Ambil bidang apa tu? Petronas saya mohon statistik dan JPA saya ambil psikologi. Ain Syamila, ada tak mohon? Saya ada cuba cari untuk mohon tapi setakat ni saya tak jumpa, jadi maybe saya tak mohon ke cikgu. Nurul Ain belum. Kamarul Adrian?
Ada di sini tak? Ada tak buat Ada, sebarang ada, permohonan? ada. Saya tak buat sebarang permohonan untuk tajaan lagi. Kenapa tak buat lagi? Sebab saya pun tak cari. Okay, Nurul Ain, ada buat permohonan tak? Belum lagi cikgu, tengah cari lagi pasal beasiswa tu. Okay, Khadijah boleh teruskanlah dengan soalan seterusnya. Cikgu, izinkan saya bertanya. Okay, silakan. Okey, saya tertarik dengan kata-kata yang dilontarkan oleh saudari Ain Syamila. Betul dia kata, time PPR ni kita akan ada banyak cabaran dan dugaan seperti mengantuk. Jadi persoalan saya, macam mana kita nak urus masa untuk kita study? Silakan. Tu Haziq nak tujukan pada siapa tu? Saudari Ain Syamila. Okay, silakan Ain Okey, terima kasih atas soalan tu. So, soalan tu cakap macam mana kita nak uruskan masa untuk study. Okey, kalau saya, bila kita belajar PDPR ni, kan selalunya akan ada jadual di mana pagi, petang ataupun malam. Tapi selalunya yang kita belajar sebelum ni pagi dengan petang. Jadi selalunya lepas kelas tu saya akan rehat. Kalau ada gap masa untuk kelas seterusnya saya akan rehat. Maksudnya bila lepas kelas dia saya rehat. Maksudnya tak adalah macam terus study. Maksudnya bagi rehat dulu. Lepas tu untuk kelas seterusnya pula. Lepas tu bila dah habis kelas PDPR untuk sehari tu, soalnya petang, contohnya kalau petang saya akan rehat. Lepas tu tengok TV ke, maksudnya dalam macam setengah jam, sejam macam tu. Lepas tu malam lah barulah kalau ada homework saya buat homework, study ke. Tapi selalunya malam saya akan buat homework lah. Kalau petang tu macam jarang lah buka buku. Soalnya malam sebab saya jenis yang aktif waktu malam. Maksudnya kalau malam barulah ada semangat, ada mood nak study. Tapi kalau petang ni macam lebih kepada saya rest je lah. So lagi satu, selalunya saya akan bangun awal lah. Bangun awal macam pukul 5 macam tu. Tengah segar-segar, tengah fresh. Masa tu maybe saya akan buka buku sekejap untuk study ataupun sambung homework yang semalam. So saya harap saya punya jawapan ni terjawab lah untuk soalan tu. Terima kasih. Terima kasih saudari Ain Syamila. Boleh saya teruskan dengan soalan kedua je, Silakan Haziq. Untuk panel yang mana tu? Okay, soalan kedua saya untuk saudari Raihana. Okay. Seperti mana yang kita tahu saudari Raihana, dia berkongsi dengan kita macam mana kita nak motivasi diri kita. Tapi cara yang dikongsikan itu menggunakan buku. Membaca adalah satu perkara yang bukan semua orang gemar. So benda tu mungkin setengah orang dikatakan benda tu agak remeh dan bosan. Jadi saya nak minta saudari Raihana sendiri kongsikan kepada kita tips-tips atau cara lain macam mana kita nak motivasi diri kita. Okay, terima kasih atas soalan tersebut. Tips-tips lain untuk memotivasikan diri ialah dengan okay. Untuk memotivasikan diri, kena pegang dengan cita-cita kita, bercita-cita tinggi dan
kita berusaha untuk mencapai cita-cita tersebut. Dan untuk kita juga kena membina tabiat yang baik agar terus Okey, kalau apa yang cikgu simpulkan daripada apa yang Rahana katakan tadi, berpegang pada cita-cita dan tabiat yang baik, betul? kita sendiri yang kena memotivasikan diri kita. Okay. Betul. Baik, terima kasih saudari Raihana. Terusnya saya nak sambung dengan soalan ketiga saya. Soalan ketiga saya untuk panel Daniel Arif, Daniel Arif. Okay. Kita belajar online, belajar PDPR ni, ia bukanlah sesuatu yang mudah kan? Mestilah ia akan mendatangkan depresi untuk diri kita. Jadi persoalan saya, bagaimana kita nak mengawal kita punya mental dan fizikal ketika belajar online ini? Okay, silakan. Terima kasih saudara Haziq Fahmi Al-Basri. Macam mana nak motivasikan diri mentally dan physically pertama sekali kita kena rapatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan selalu buat solat sunat. Contoh solat duha, solat hajat. Kadang-kadang boleh buat solat witir ke. Lepas tu kedua, hormatlah ibu bapa, cikgu, semua kawan-kawan, minta diorang doakan. Semua jumpa siapa-siapa pun minta doakan kejayaan. Jumpa cleaner ke siapa-siapa pun minta je doa. Pagi periksa pun, lepas periksa semua minta doa. Yang ketiga, untuk sediakan ilmu semua kenalah selalu buat latihan. Buat latihan SPM ni tak lain tak bukan kena buat latihan je lah banyak-banyak. Tu je lah bagi untuk saya. Terima kasih. Okay, Masya Allah, terima kasih saudara Wan Dini Arif atas kata-kata yang cukup ringkas dan padat. Okay, seterusnya soalan saya buat saudara Kamarul Adrian. Okay, saudara Kamarul, apa yang dikongsikan sebelum tadi, kelas PDPR ni, kita memerlukan kejujuran terhadap diri kita dan juga cikgu. Seperti kita on camera ataupun kita saling menjawab soalan yang dilontarkan oleh cikgu. Jadi soalan saya, bagaimana kita nak melatih diri kita untuk bersikap jujur dan amanah terhadap kerja kita? Yelah, sedangkan kita duduk di hadapan komputer, main telefon pintar, mesti ada orang kata tarikan seperti bermain game ke ataupun aplikasi-aplikasi sosial yang lain. Terima kasih saudara Haziq Fahmi Al-Basri. Memang betul, PDPR ni banyak betul gangguan macam main game ke, tengok movie ke. Jadi macam mana kita nak melatih diri kita untuk jadi jujur. Jadi yang perkara paling penting ingatlah bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Jadi kita bukan teguh pada perkara itu, tentu kita akan sentiasa buat perkara-perkara yang baik, sentiasa buat perkara-perkara yang Allah suka dan akan meninggalkan perkara-perkara yang Allah benci. Jadi kita tahu bahawa menuntut ilmu ni perkara yang baik dan kita tahu ya Allah juga Maha melihat. Jadi kita mestilah jujur pada diri kita dengan menuntut ilmu sungguh-sungguh walaupun dalam PDPR, walaupun tidak berdepan dengan cikgu, memang cikgu tidak tahu apa yang kita lakukan sebab kita pun tak on kamera. Bila cikgu suruh on kamera, kita bukan buka pun, macam-macam alasan kan. Tapi itulah hakikatnya manusia memang mudah dipengaruhi dengan perkara-perkara yang melalaikan. Jadi pesan saya satu sajalah, supaya kita ingat bahawa Allah SWT tu Maha melihat apa yang kita kerjakan. Terima kasih. Okey, baik-baik. Terima kasih saudara Kamarul atas perkongsian tadi. Jadi mari kita teruskan dengan saudari Nurul Ain. Saudari Nurul Ain, apakah kaitan di antara keyakinan diri kita dengan peperiksaan SPM contohnya?
kerana setengah orang apabila wabak COVID ini, wabak corona ini agak lama, berpanjangan, berterusan seperti tiada pengakhirannya, dan ada yang rasa macam boleh ke kita tanya-tanya dalam diri kita, bolehkah kita nak jawab peksa SPM ni? SPM ni bukan peksa PBT maupun PAT, jadi bagaimana kita nak wujudkan keyakinan diri yang teguh dalam diri kita jawab peksa, ya kan? Ain boleh dengar tak? Dengar cikgu. Okey, bagaimana meningkatkan keyakinan Saya banyak motivasikan diri saya untuk Tak apalah, kita teruskan dengan soalan yang terakhir soalan terakhir dari saya buat saudari Nur Hanani ke Nur Hanani. Maaf saya jika salah. Okay, soalan saya macam yang dikatakan daripada saudari sendiri, kita kena cari macam cara lain untuk kita belajar, macam beli buku ke. Tapi persoalan dia macam mana kita nak study menggunakan cara selain daripada beli nota macam tu. Ada tak? Kalau ada sila kongsikan. Terima kasih atas soalan tu. Bagi saya cara lain untuk study, kalau saya join live dekat YouTube. Dia ada hari-hari dia ada kelas live, so kita kan kadang-kadang macam cikgu ada yang tak buat kelas ke kan, jadi macam ada masa tu buka YouTube memang ada cikgu yang buat live, so bila live ni senang, kita boleh tanya cikgu terus kalau kita tak faham. Saya rasa tu je lah yang macam lain. Terima kasih. Okay, terima kasih atas perkongsian mualif Vanessa tadi. Jadi saya teruskan kita punya program malam ni dengan moderator kita. Silakan. Terima kasih Haziq atas soalan yang diberikan. Sangat menarik soalan dan jawapan pun boleh kita gunakan untuk kita SPM pada tahun ini. Dan seterusnya, apakah nasihat saudara-saudara dan saudari-saudari untuk rakan-rakan yang masih lagi menuntut di Sambanan Baru Salat Tinggi? Nasihat tu kata-kata semangat untuk menyuntik lagi semangat kami di Sambil BSP. Saya mulakan dengan Wandini, saudara Wandini. Terima kasih kepada moderator. Nasihat saya untuk batch 04 yang akan ambil SPM 2021 yang akan berlangsung pada tahun depan. Janganlah anggap SPM ni benda yang susah. Set mentality SPM ni benda senang. Set mentality positif je, nanti bila dah set mentality positif, nanti semua akan benda jadi akan senang dan korang akan enjoy. Bila belajar tu semua enjoy je, nanti tahu-tahu dah habis SPM. Itu je. Terima kasih. Okay, terima kasih saudari Wandini. Saya teruskan dengan saudari Raihana. Nasihat saya kepada junior-junior saya yang bakal mengambil SPM di Sambil BST ialah jangan putus asa dalam belajar. Jika bersedih, jangan terlalu lama dan sentiasa cuba untuk positifkan diri kerana minda yang positif dan terbuka mudah untuk menerima ilmu. Terima kasih atas kata-kata yang ringkas tetapi banyak maknanya. Okay, saya teruskan dengan saudari Nurul Ain.
Nasihat saya kepada pelajar Islam ABST, yang paling penting sekali jangan tinggal solat, banyakkan baca Al-Quran dan banyakkan solat sunat. Banyak buat amalan-amalan yang baik lah. Terima kasih. Seterusnya saya menjemput saudari Siti Nurhani. Saya cuma nak ingatkan kita walaupun dah belajar sungguh-sungguh, dah struggle pagi siang malam, jangan lupa jaga kesihatan, jangan tinggalkan tidur. Sebab kalau waktu periksa kita tak sihat ke, apa yang kita usaha semua lama ni sia-sia. Jadi jaga makan, jaga rehat, yang lain pun ibadah semua jaga. Terima kasih saudari Siti Nurhani. Saya teruskan dengan saudara Kamal. Terima kasih saudari moderator. Nasihat saya pada adik-adik tingkatan 5 tahun 2021, belajarlah sungguh-sungguh untuk SPM. Macam Abang Wan Din Arif kata tadi, jangan anggap SPM ni benda yang susah. Walaupun belajar tu bukanlah perkara yang senang sebenarnya. Memang perlukan banyak pengorbanan, tapi pengorbanan tu akan buahkan sesuatu yang manis juga di akhir perjalanan nanti, iaitu kelulusan SPM yang cemerlang, insyaAllah. Lepas belajar sungguh-sungguh, jangan lupa doa pada Allah SWT. Selepas dah buat usaha sungguh-sungguh dan doa pada Allah, lepas tu kita tawakal sajalah pada Allah, kerana Allah yang akan menentukan apa nasib kita nanti, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Kamarul. Seterusnya yang terakhir saya menjemput saudari Ansyamila untuk memberi sedikit nasihat dan kata-kata semangat untuk kami. Terima kasih saudara moderator. Okey, nasihat saya untuk adik-adik Form 5 dan batch-batch lain. Yang first, kita belajar ni mestilah niat tu semata-mata kerana Allah. And then jadikan kejayaan orang lain, senior-senior ataupun siapa-siapa idola, sebagai pembakar semangat untuk kita lebih berusaha and lebih semangat untuk belajar. Okay, yang seterusnya, bila kita dah berusaha, kita dah buat yang terbaik dalam exam ke apa ke, jangan lupa bertawakal kepada Allah, banyakkan doa, banyakkan solat sunat. Apa yang saya buat masa sepanjang SPM, saya harap adik-adik pun boleh ikut juga. Sepanjang SPM sebulan tu, saya cubalah setiap hari saya akan baca Yasin setiap malam, ataupun sebelum mula study tu saya sekurang-kurangnya saya akan baca sehelai muka surah Al-Quran sebelum study. So bila kita study ni, kita tak naklah macam macam nak cakap macam kita jauhkan bukan. Bila kita study, mestilah yang pertama kita mestilah nak jaga hubungan dengan Allah. So dengan bila kita baca Quran, solat sunat, so hubungan kita dengan Allah tu stay dekat walaupun kita fokus untuk exam. So itu je daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas semua nasihat yang memang dapat memberi kami inspirasi dengan result korang yang memang berlimpah kan. Memang sangat inspirasi lah. Cikgu ada apa-apa yang nak tambah? Saya tutup perkongsian pada hari ini. Cikgu ambil kesempatan ni untuk mengucapkan tahniah kepada semua pelajar-pelajar cemerlang SPM 2020. Bagi cikgu pencapaian kalian semua sangat memberangsangkanlah, memandangkan banyak cabaran dan dugaan yang telah dihadapi ya. Dan cikgu mendoakan semoga semua akan
terus mencapai kejayaan yang lebih besar pada masa akan datang. Dan cikgu juga harap kita semua pada malam ni, pada kali ini kita semua dapat berkongsi, kita dapat belajar banyak perkara-perkara dan tips-tips bagi kita mencapai kejayaan. Jadi mungkin Cikgu Yus ada apa-apa nak cakap ke? Tak ada. Saya pun sama juga lah, ucapkan tahniah pada semua yang telah berjaya. Kita punya jemputan kita yang cemerlang dalam keputusan baru-baru ni. Tahniah cikgu ucapkan, semoga you all berjaya lah mencapai cita-cita yang yang diidam-idamkan tu. Cikgu rasa tak ada apa dah kot. Saya serahkan pada Cikgu Sharifah je lah. Diharapkan semua telah mendapat banyak maklumat dan manfaat dari perkongsian sebentar tadi. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Usaha tangga kejayaan. Para jemputan, kita telah membuktikan bahawa betapa besar pencabaran dan dugaan yang dihadapi. Mencapai kecemerlangan bukanlah sesuatu yang mustahil bagi kita jika kita ada usaha. Bagi pihak majlis, sekali lagi saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua jemputan dan didoakan semoga kejayaan ini tidak berhenti di sini sahaja. Semoga pada masa akan datang kalian akan dapat mencapai kejayaan yang lebih besar lagi. Terima kasih juga diucapkan kepada semua rakan yang sudi bersama sehingga ke akhir sesi kita pada hari ini. Semoga ada peluang untuk kita bertemu lagi di Dunia BST bagi menyambung perjuangan kita, insya-Allah. Saya, Mr. Khadijah, ingin memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan kata, kekurangan sepanjang majlis yang saya kendalikan ini. Saya serahkan semula majlis kepada saudara Ahmad Zafran. Terima kasih. Sufran? Maaf saya tadi tak dengar. Saya diucapkan kepada saudari Khadijah atas kesediaan mengendalikan sesi kali ini. Saya juga ingin jutaan terima kasih kepada semua murid cemerlang SPM dulu Pedutuh yang tidak lorik berkongsi banyak tips kecemerlangan dengan kita. Doakan semoga mereka akan terus cemerlang dan mencapai pelbagai kejayaan yang lebih besar. Terima kasih juga diucapkan kepada semua rakan yang sudi bersama sehingga ke akhir sesi kita. Ambillah iktibar dan paduan dari perkongsian yang telah dibuat dan jangan berputus asa dalam berusaha meraih kejayaan yang cemerlang. Walaupun sekarang ni kita menjalani kelas istiadat dan kalian jangan leka dan lalai dalam kita sebagai seorang pelajar. Adab pelajar yang perlu kita jaga seperti hadir awal ke setiap kelas dan beri tumpuan pada pengajaran guru. Guru jika ada sebarang masalah. Saya harapkan semoga kita akan berpeluang untuk segera kembali ke bumi BST bagi menyambung perjuangan cuci kita. InsyaAllah. Bagi pihak majlis, saya ingin memohon ampun maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan kata dan kekurangan seperti kali ini. Kita tangguhkan majlis tasbih kafarah dan surah Al-As.